Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasan Milling Company Sdn Bhd WMC memainkan peranan penting dalam menyokong keselamatan makanan negara Brunei Darussalam melalui pengeluaran beras tempatan. Ditubuhkan dan diperbadankan sepenuhnya pada 17 Mac 2022, WMC dimiliki sepenuhnya oleh Darussalam Asset. Syarikat tersebut secara rasminya mengambil alih operasi penghilangan beras daripada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan pada bulan Ogos 2022, menandakan langkah penting dalam memudahkan keupayaan penghilangan beras negara. Ikuti laporannya bersama Hajah Asmiatim Haji Metusen. Selaras dengan strategi perkembangannya, WMC mengembangkan lagi operasinya pada 1 April 2025 dengan pengenalan operasi Kandol. Ia membolehkan syarikat tersebut terlibat merintasi rantaian nilai beras daripada penanaman hingga pemprosesan, sekaligus memperkukuh kemampanan pengeluaran beras tempatan. Setakat ini, syarikat berkenaan mengeluarkan 2 jenis beras utama. The padi will go through a number of processes to filter out the finer impurities from the rice, and it will also filter out the stones, the pebbles from the padi, and it will also go through the removal of husk, and then it will go further separation of the padi and rice, and then it will go with the whitener and polisher. And after that, it will go through a number of processes again, which is to separate the head rice and the broken rice. And then it will be packed into what you see. Dengan pelaburan berterusan terhadap infrastruktur, kerjasama kukuh bersama para petani dan komitmen terhadap kualiti, WMC komited untuk menyokong industri beras di negara Brunei Darussalam dan menyumbang kepada keselamatan makanan negara. With the upgraded facility, we are able to take in more padi. So with the upgraded facility, we can take up to 7 metric tons per hour. Whereas previously, our old facility, we are able to do 3.5 metric tons per hour. So now the total is 10.5 metric tons per hour. So one of the future plans for WMC is that we will be getting a cold storage warehouse. So this is for storing any future rice. Hajah Asmiatim Haji Metusen melaporkan untuk Berita RTB. Musim cuti persekolahan dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang ramai dengan pelbagai aktiviti berfaedah seperti aktiviti berkhemah yang semakin mendapat sambutan. Aktiviti seumpamanya dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan di samping menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Aktiviti berkhemah di kawasan pantai bukan sahaja memberi pengalaman rekreasi, malah juga menguji ketahanan fizikal, disiplin serta keupayaan para pekhemah dalam menghadapi pelbagai cabaran. Ianya boleh mengeratkan silaturahim bersama dengan kampus-kampus yang ada di sini, and then boleh sharing ia punya ilmu camping. Ya, bukan saja camping ini ia akan selesai tidak. Tani melihat daripada cuaca, panas, hujan. Jadi di sana macam mana kita ni mengusahakan ke dia supaya camping ini boleh nyaman, family boleh nyaman apa walaupun dalam masa yang hujan panas. Camping ini juga indah kosong juga ada macam mencabar dari segi aktiviti fizikal. Pasal memasang kemah ini ya memerlukan tenaga dan juga kreativiti juga lah dalam menghias kemah ini mengikut idea masing-masing. Ia boleh menambahkan disiplin sebagai remaja, dan dari segi kesihatan tu ia boleh meluangkan masa bersama keluarga, kawan, orang-orang ramai, masyarakat dan sebagainya.
Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan, aktiviti berkhemah juga mampu memberi kesan positif terhadap perkembangan fizikal dan emosi kanak-kanak melalui aktiviti luar seperti sukan rekreasi, kerja berpasukan dan kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. So this year I'm more focus untuk kanak-kanak on the games, on the pertandingan permainan seni Brunei. So yang games yang dulu-dulu macam main simban, main tinting. So kami adakan aktiviti untuk dorang so that they would know also apa traditional permainan tani dulu-dulu yang I think kanak-kanak karangan ni dah tahu tu. So that's why aku ketengahkan ni supaya dorang mau expose lah, tahu akan sejarah tani punya games yang dulu tradisional lah tu. Dengan perancangan yang rapi dan sikap bertanggungjawab, aktiviti berkhemah dapat dijadikan sebagai satu pengalaman bermakna serta kenangan terindah buat seisi keluarga dan kawan-kawan sepanjang cuti persekolahan. Platform penerbit Asia merupakan peluang besar untuk berinteraksi dengan para penerbit serantau ke arah membantu memperkembangkan industri kreatif negara. Belia Negara Awang Faik Erudin merupakan individu pertama yang menyertai perkhemahan platform penerbit Asia. Program diadakan di Jepun itu menghimpunkan lebih 50 penerbit dari seluruh rantau Asia. Perkhemahan antara lain membolehkan para peserta bertukar pandangan, meneroka amalan artistik setempat serta menghidupkan semula tapak warisan. Sebahagian jalan di lampu isyarat Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin atau Jalan Bendahara Lapau akan ditutup sementara bagi kerja-kerja pemotongan loop sensor. Penutupan akan bermula pada 31 Disember hingga 7 Januari 2026 bermula pukul 10 malam hingga 4 pagi. Kerja-kerja pemasangan kabel 66 kV akan dilaksanakan di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Brunei Muara. Kerja-kerja tersebut akan diadakan bermula 31 Disember sehingga 24 Januari 2026 sepanjang masa sehingga kerja-kerja selesai. Jalan lencongan akan disediakan. Sementara itu, kerja-kerja pemasangan kabel 66 kV juga akan dilaksanakan di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Temburong. Pelaksanaan kerja tersebut bermula pada 1 sehingga 31 Januari 2026 sepanjang masa sehingga kerja-kerja selesai. Jalan lencongan turut disediakan.